Kembali lagi kita ke dalam rancangan Rampai Pagi yang kami siarkan secara lintas langsung. Pada kali ini, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama mengikuti segmen pembangunan masyarakat. Tajuknya pada kali ini menarik sekali. Betul. Anakku Sazali. Anakku Sazali. Itu lagunya. Itulah. Anakku Sazali. Silakan. Baiklah, Anakku Sazali tajuk wawancara kita pada kali ini. Kita bawakan narasumber kita yang mulia Puan Nur Amalizan binti Haji Jamal merupakan pegawai kerja sosial. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Puan, Tuan. Alhamdulillah. Kami pun baik juga. Malahan kami tertanya-tanya ni Anakku Sazalian ni. Kenapa ni tajuknya? Mungkin dapat dibagi mukadimah sedikit sebanyak. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmatnya jua masih memberikan saya kesempatan untuk menghadiri dalam perancangan pada pagi ini. Alhamdulillah. Saya panjatkan selawat juga serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Pada pagi yang cerah hari ini, saya ingin membuka segmen perbualan pada pagi ini dengan tajuk Anakku Sazali. Sebelum saya memulakan membincangkan mengenai tajuk ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Wah, pantunnya? Berikan dia ni sekarang. Boleh. Silakan Puan, silakan. Ya, saya memang suka memulakan dengan pantun, Puan. Okey, akan mendengar ni apa pantunnya. Lahirnya baik darinya syurga, hadiah termahal dari Yang Esa. Didiklah ia bekalkan agama supaya menjadi insan beragama. Berguna. Okey, itu pantun pembuka kata. Iya. Ada lagi? Supaya membuang nervous dan puan itu saja. Baiklah, teruskan Puan, teruskan. Bicara mengenai tajuk saya hari ini, kalau kita barangkali familiar dengan cerita Ania, Anakku Sazali, boleh tak saya menyanyi sedikit macam kita tadi menyanyikan lagu tu? Boleh sambung. Serangkap saja. Aku lagi nervous. Oh, nyanyi lagi ya? Okey. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Nah, itu tak bunyi lagunya tu, sedikit saja. Teaser saja. Sebab suara ni dia jolau sangat Puan. Kalau berani sudah menyanyi lah waktu tu. Kalau confident, hilang kejar-kejar. Lurus. Mudah-mudahan lah. Okey. Baik. Ya. Sedikit sinopsis dengan cerita Anakku Sazali ni, ia berkenaan dengan seorang anak yang terlampau kena menjai oleh bapanya, itu Hasan, diberikan selalu kena bagikan kemewahan, selalu kena bagi uang, apa kemahuannya selalu dituruti. Dituruti. Ya. Sampai akhirnya anak itu pun terlampau selesa sudah, jadinya hilang hormat arah bapanya. Akhirnya anak itu pun terjerumus arah perkara-perkara yang negatif Puan, seperti mencuri, merogok dan sebagainya tu. Jadinya kita ni sebagai ibu bapa perlu memainkan peranan untuk mendidik anak ini supaya berakhlak mulianya katanya. Oleh itu insya-Allah pagi ini saya akan mengongsikan beberapa peranan dan tanggungjawab sebagai ibu bapa terhadap anak insya-Allah. Kalau kita ni melihat Anakku Sazali, ini rupanya teaser-teasernya tentang apa yang kita ni kupas pada hari ini. Ada kaitan dengan movie ataupun filem Anakku Sazali sendiri. Betul sekali Nadira ya, dan juga memang movie ataupun kisah tersebut sangat memberi kesan walaupun ianya sudah sangat lama meninggalkan kita, tapi kesan ataupun pengajaran daripada kisah tersebut sangat memberi nyorang pengajaran yang begitu berharga untuk ketani Puan ya. Betul. Baik, jadi apakah sebetulnya Puan peranan ibu bapa yang berkesan terhadap anak-anak ini? Mungkin dapat Tani kongsikan bersama dengan penonton kita ni di luar sana. Ya. Baik, terima kasih atas soalan yang tadi. Saya memahami banyak budaya yang mempengaruhi gaya ibu bapa mengasuh anak-anak yang boleh dicontohi, di mana ianya telah berubah sejak zaman dulu-dulu, zaman nenek kita ni, zaman datuk moyang kita ni, sampai sekarang ini masih dalam perkembangan. Apatah lagi adanya internet masa ni, media sosial adalah satu cabaran bagi ibu bapa, sebab masa ni boleh lebih terbuka lagi untuk kena komen pasal gaya keibubapaan mereka ni. Jadi berbalik kepada peranan ibu bapa, yang pertama iaitu berbincang.
di mana ibu bapa kalau boleh berbincang sama anak-anak, jangan terus marah-marah atau mengeluarkan kata-kata kesat. Sebabnya sebenarnya anak-anak ini perlu perhatian daripada ibu bapa. Jangan terlalu marah-marah anak, jangan terlampau ikutkan hati, ikutkan emosi, mengeluarkan kata-kata kesat. Sebabnya kalau sudah ibu bapa mengeluarkan kata-kata kesat, emosi anak pun terganggu. Betul, setuju sekali. Ya. Contohnya macam kalau ia kan marah terhadap sesuatu tu, kalau boleh para ibu bapa janganlah menghampiri anak-anak tu. Sebab kalau sudah tadi emosi, apa saja kan kita ni lontarkan tadi dah sadar sebab emosi tadi sudah terkacau. Jadi macam itulah pun. Ya. Jadi itu adalah di antara peranan ibu bapa yang berkesan terhadap anak-anak, iaitu dibawa berbincang dahulu. Ibu bapa pun harus waras dan rasional dalam mengurus emosi sebelum cara dapat membuat pendekatan. cara membuat pendekatan betul. Sebelum dapat duduk berbincang dengan anak-anak. Dan kadang kalau kita ni fikirkan sendiri, cara kita ni buat pendekatan arah anak-anak pun berbeza mengikut peringkat umur puan. Iya betul. Jadi mungkin terpulang kepada pengetahuan dan kemahiran ibu bapa itu sendiri. Dapat kena dikongsikan ni puan, macam mana jadinya caranya untuk kita ni mengoptimumkan masa dengan anak-anak itu? Okey. Tarik nafas dulu. Nervous ya. Bom nyanyi dulu. Sambung lagi lagu Anakku Sazali. Iya. Disambung jadi konsert ya. Mungkin jadi konsert. Jadi konsert. Silakan puan. Kebanyakan ibu bapa menganggap dengan menyediakan keperluan asas anak seperti makan dan minum, juga pendidikan itu sudah mencukupi untuk menunjukkan bahawa mereka itu sayang terhadap anak-anak mereka. Tapi sebenarnya sebenarnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak adalah penting. Ibu bapa bukan saja perlu menyediakan keperluan asas, tapi sebaliknya perlu meluangkan masa yang berkualiti sama anak-anak mereka. Jadinya caranya ialah dengan menetapkan masa. Jadi para ibu bapa sekurang-kurangnya dalam sebulan itu setkan masa, sebulan sekali atau seminggu sekali lagi baik. Kan masa ni moden, ada gadget, ada handphone, boleh tak simpan reminders. Sekurangnya kalau ibu bapa yang sedang sibuk bekerja ada reminder, awak hari ini anakku kan kubu berjalan tu macam tu, sekurang-kurangnya ibu bapa ingatlah. Yes, kalau birthday buat reminder. Kalau anak 10 orang, buat tak 10-10 atau di reminder supaya ingatlah. Betul. Mana tahu anak tu bersusun bantal, dia juga ingat Maksudnya banyak sudah anak itu. Jadinya kita membuat reminder saja supaya ingat para ibu bapa. Seterusnya kualiti masa dengan anak dalam kereta. Ibu bapa yang berkerjaya khususnya selalunya mempunyai lebih masa terluang dengan anaknya di dalam kereta. Ia masanya kalau dalam kereta itu, saya ini belum pulang berkahwin tapi berdasarkan pengalaman kalau mendangani anak kakak saya mengambil anaknya, masuk saya dalam kereta tu, anaknya akan bercerita macam-macam ceritanya tu. Kisahnya di sekolah. Kisahnya di sekolah. Bercerita pasal kawannya, bercerita pasal artis. Walaupun sebenarnya dalam keadaan ngalih, tapi macam melayan karenahnya tu saja, dilayan ceritanya. Atau yang dirindui nanti udahnya basah mana yang mau bercerita macam tu. Benar. Kalau sudah dewasa, macam malu-malu tekan bercerita. Itu masanya ni. Para anak-anak ni kan menceritakan, meluahkan hati sama ibu bapa. Jadi kita ni berperanan sebagai ibu bapa melayan saja cerita anak itu, walaupun si pun macam nada-nada ju ceritanya kadang-kadang nada-nada ceritanya, tapi apa boleh buat, tadi ikutkan saja rentak anak itu, layan saja ceritanya itu. Okey, seterusnya kualiti masa membuat kerja rumah sama-sama. Ini masa di rumah lah ni, kalau boleh para ibu bapa di sana meluangkan masa bersama anak-anak buat kerja rumah, misalkan mengamas rumah ke apa, bawa anak-anak itu masak-masak. Ini kan puasa kan waktu kan berbuka puasa tu bawakan anak-anak itu ke dapur, masak-masak, at least macam ada masa bersama-sama anak itu Okey. Seterusnya matikan semua gadget masa di rumah. Artinya masa sudah di rumah ni, kita masa
para ibu bapa sama anak-anak kan. Jadinya maklumlah masa ni zaman moden, zaman teknologi, para ibu bapa pun kadang-kadang sudah balik rumah pun membuka mobile, membuka laptop apa dia namanya Instagram, TikTok apa semua tu kan. Zaman masa ni kan. Ya tak, kalau boleh kalau sudah di rumah fokuslah arah anak-anak matikan dulu segala gadget itu, kelinga dulu anak-anak itulah macam itu. Ya, jadi itulah di antara jua cara-cara kita ni dapat memaksimumkan ataupun mengoptimumkan masa bersama dengan anak-anak, bukan sahaja dengan meluangkan masa berjalan, sebab kadang walaupun di hujung minggu mungkin ibu bapa masih sibuk, tapi ada waktu-waktu lain macam yang puan kongsikan tadi, ini sudah menjelang bulan Ramadan, mungkin masak bersama-sama menjelang sungkai, mungkin di dalam masa dalam kereta mengambil anak-anak sekolah, mendengar cerita mereka, bertukar-tukar cerita. Betulnya puan, kadang ceritanya nada-nada. Tapi itu yang dirindui kanak-kanak cerita-cerita mereka. Tadi pun saya pun cakap macam pengalaman saya puan. Jadi cakapkan, tetapi mungkin saya jadi puan kena bercerita je. Kan? Jadi saya pun dan juga Nadira saya teringat dengan kata-kata mutiara kata daripada Ali bin Abi Talib yang mengatakan didiklah anak ketani sesuai pada zamannya, bukan pada zaman ketani kan. Zaman ketani berbeza dengan zaman mereka. Jadi boleh kita samakan pada saat ketani dididik dulu oleh perlindungan ketani, dan untuk dorang punya generasi berbeza, sangat berbeza, dan ini merupakan satu nyorak realiti. Betul kata-kata daripada Ali bin Abi Talib tersebut. Betul sekali. Sebab itu cara kita ni mendidik kanak-kanak pun mengikut zaman, cara kita ni mendekati anak-anak pun mengikut apa yang sesuai zaman itu, umurnya, keadaannya, lingkungannya. Betul-betul. Jadi banyak sahaja kemahiran yang diperlukan pada ibu bapa, tapi harapnya perkongsian pada kali ini dapat juga memberi manfaat kepada Auda. Sebelum wawancara ini ditutup, Puan ada kira rumusan untuk penonton kita ni lebih memahami tarik nafas lagi. Soalan terakhir. Kita akan berakhirnya. Sebagai rumusan mungkin kita ni dapat ambil iktibar daripada anakku Sazali Ania. Jadinya didikan anak bukanlah dengan memberikan harta benda saja, semata-mata sayang, dan bukanlah juga memenuhi segala permintaan anak-anak. Mungkin anak ini baik di depan tapi berbeza di belakang. Jadinya kita ni pun perlu mengawasi anak-anak Ania. Seperti meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Bukan kita anak sudah besar baru tahkan bagi rotan, penampar dan sebagainya. Biarlah didik dari kecil. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun lagi. Pantun lagi? Sebuah pantun sebelum menutup lagi. Lahirnya umpama kain yang putih, tiada bercorak, luci dan bersih. Corakan berserta adab bersulungkan kasih. Semoga ianya menjadi intan terpilih. Wah, terhibur saya dengan wawancara kita pada kali ini. Sudah tajuknya unik, pengisiannya pun unik. Tapi harapnya sampai je message-nya kepada penonton kita ni. Ini cara pendekatan kita dengan penonton-penonton kan. Bukan punya boring sahaja tajuk-tajuknya. Tapi kali ini kita kaitkan dengan filem-filem generasi ibu bapa sebenarnya. Filem Anakku Sazali ni, dan mudah-mudahan apa dikongsikan bermanfaat juga. Puan, kami di Rampai Pagi tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Puan datang kemari. Banyak informasi dan ilmu baru kami dapatkan. Betul. Dan sudi menyumbangkan suara. Sudi menyumbangkan suara, sudi menyumbangkan pantun. Amat menghiburkan sekali wawancara kita pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan pada Puan Nur Amalizan binti Haji Jamal, merupakan pegawai kerja sosial. InsyaAllah kita bersama lagi Puan di lain kesempatan. Assalamualaikum.